Hai, bertemu sekali lagi. Untuk kali ini saya nak cuba tunjukkan bagaimana cara untuk buat kari berbola daging. Jadi bahan-bahan utama yang kita perlu ada ialah 500 gram daging kisar, 2 biji tomato yang sudah dipotong, 2 biji bawang besar yang sudah dipotong dan 1 mangkuk daun ketumbar. Kemudian kita ada 4 sekawan, bunga cengkeh, bunga lawang, kulit kayu manis dan buah pelaga. Kemudian serbuk kari ni saya guna serbuk kari daripada produk Babas dan ini lebih kurang 2 sudu dan 1 sudu teh serbuk koriander, 1 sudu teh serbuk kunyit, 2 sudu teh serbuk cili dan 2 sudu teh serbuk kari. Itu dipanggil meat masala. Kemudian saya dah sediakan halia dan bawang putih yang sudah dikisar dan 2 sudu besar yogurt dan beberapa biji di sini lada hitam, kulit kayu manis dan sebiji buah pelaga dan 1 helai daun salam. Kemudian bahan-bahan yang saya dah tunjuk, saya gunakan serbuk kari Babas. Ini serbuk kari ni boleh dapat di mana-mana pasar raya pun sebab memang terkenal. Sebenarnya produk Babas ni saya dah menggunakan lama ya, lebih kurang 25 tahun yang lalu. Jadi saya sangat percaya dengan serbuk kari Babas ni. Dan lagi satu, yang ini adalah meat masala. Meat masala ni kita boleh dapat kat mana-mana pun kedai, dan especially kita boleh dapat dekat kedai Indian store ya. Ni mudah dapat ni. Jadi jom kita tunjuk bagaimana cara untuk masak lah. Okey, mula-mula saya nak tunjukkan bagaimana cara kita buat berbola kari daging tadi. Saya tumis dulu halia dan bawang putih yang sudah dikisar dengan 2 sudu minyak ya. Bawang yang tadi saya dah potong. Kemudian baru saya masukkan ini beberapa biji lada hitam, buah pelaga, kulit kayu manis dan bunga cengkeh ya. Setelah bawang semua agak nampak macam sedikit layu, kita masak, campurkan daun ketumbar ya. Lepas itu kita simpan rempah-rempah yang tadi saya dah sediakan lah. Itu serbuk kari Babas 2 sudu, meat masala dan serbuk cili 1 sudu teh, serbuk kunyit dan serbuk koriander. Semua tuang sekali lah. Satu sekali. Okey, sekarang kita masukkan yogurt sebanyak 2 sudu. Bahan yang saya masak ni, yang saya tumis sekarang ni, kita nak blender nanti ya, kita nak machine. Lumatkan dia atau kita masuk dalam blender.
Okey, bahan-bahannya yang kita sudah tumis ya, dia jadi macam dah agak layu macam ni, kita matikan api. Okey, inilah bahan-bahan yang tadi saya tumis dan saya sudah blender ya. Kemudian, apa kita perlu buat lagi? Kita masukkan daging dalam periuk yang besar sikit, bekas yang besar sikit. Kemudian kita campurkan bahan yang saya dah mixin tadi. Lebih kurang separuh ya daripada bahan ni, bahan yang sudah di mixin. Kemudian kita gaulkan. Okey, sekarang saya sudah campurkan bahan yang telah di mixin tadi ke dalam daging kisar. Dan sekarang adalah masa untuk kita campurkan sedikit garam, lebih kurang dalam 2 sudu kecil. Okey. Kemudian gaullah. Saya gaul dengan tangan saja ya, sebab ini untuk makan kita keluarga lah. Lagipun tangan dah bersih. Jangan risaulah kalau ada yang nampak-nampak tu macam mungkin dia akan cakap lah, kenapa gaul dengan tangan? Macam tu. Okey, sekarang bila bahan sudah dicampur ke dalam daging kisar ni, apa yang kita perlu buat ialah ambil sedikit dan kita bulat-bulatkan dia. Bulat-bulat macam ni lah. Macam ni. Jadi contohnya besarnya macam lebih kurang sebesar bola pingpong. Like this. Kita buat bulat-bulat macam ni sampai habis ya. Sekarang inilah hasil berbola daging kita ya. Dah siap. Dan step seterusnya kita tumis kuahnya. Okey, langkah yang seterusnya kita panaskan minyak. Saya guna 2 sudu besar minyak ya. Kemudian kita tumiskan bahan-bahan ni seperti 4 sekawan kita yang sekarang saya sudah ada sediakan. Bersama dengan 1 helai daun salam. Kita tumis agak-agak dalam 1 atau 2 minit lah begitu. Bagi dia naik bau dahulu. Kemudian saya campurkan bahan yang di mesin tadi, yang separuh saya sudah simpan dalam daging kisar dan separuh lagi saya tumis. Ini untuk buat kari dia ya, untuk buat kuah dia. Tumis agak-agak, kalau dah naik bau baru kita simpan tomato ini ya. Kita tunggu sekejap lagi. Okey, kalau kita dah nampak minyak dia ya, macam agak-agak dah pecah minyak, bolehlah kita simpan tomato yang sudah saya iris tadi sebanyak 2 biji. Proses seterusnya kita biarkan tomato ni masak ya, sampai dia layu lah. Okey, sekarang kita dah nampak tomato tadi yang saya dah simpan tu dah pecah ya. Maksudnya dia dah masak lembut. Kemudian apa langkah seterusnya? Saya ambil
2 cawan air panas ya. Saya masukkan dalam periuk ni. Masukkan 2 cawan air panas ya. Dan kita tunggu sampai dia mendidih sekali lagi. Okey, sekarang kita dah nampak ya, kari kita pun sudah mula mendidih. Dan selepas tu kita simpan sedikit garam. Sikit saja ya, takut nanti masin sebab masa dalam daging ni kita dah simpan tadi sikit garam. Sekarang dah nampak mendidih ya, dan kita masukkan daging berbola daging kita. Mengapa kita masuk semasa dia menggelegak kari ni? Supaya untuk elak daripada daging berbola ni menjadi hancur ya. Okey, sekarang saya sudah campurkan semua berbola daging tadi dalam kuah kari ni. Dan sementara menunggu dia betul-betul masak, kita jangan kacau, selalu kacau lah. Sebab ini untuk mengelak daripada berbola daging kita jadi hancur ya. Okey, kita boleh nampak ya, sekarang dah masa untuk kita boleh kacau lah kari ni. Selepas beberapa minit, agak-agak dalam 10 minit macam tu, kita boleh kacau, kita boleh nampak sekarang. Dan seterusnya kita masaklah daging ni, berbola daging ni sampai dia masak lebih kurang dalam 20 minit lagi. Sekarang kita boleh lihat ya, kari daging kita pun sudah mula masak. Dan sekarang masa untuk kita tutup api lah. Hasil kari berbola daging tadi saya masak ya, sangat menyelerakan dan baunya pun sangat harum ya. Kawan-kawan di rumah boleh mencuba resepi ni, tapi sebelum tu bolehlah subscribe, like and share. Mari saya tunjukkan macam mana rasanya. Nampak ya, kari ni sangat lembut ya, kari berbola daging ni. Sedap ya. Subscribe, like and share. Jumpa lagi.